Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menerima kertas kajian ini untuk dibentangkan di International Conference on Social Science and Humanity pada tahun 2022 kali ini. Terima kasih diucapkan. Seterusnya sedikit pengenalan tentang penulis kertas kajian ini iaitu terdiri daripada saya sendiri iaitu Puan Nur Atikah binti Arif. Saya merupakan pensyarah di Kolej Komuniti Selayang dan mengajar di dalam bidang program fashion dan pakaian. Rakan penulis saya iaitu Encik Muhammad Khairuddin bin Amdan. Beliau merupakan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Ini adalah tajuk kertas kajian saya, iaitu hubung kait pengetahuan pelajar dan fasiliti terhadap keputusan penilaian pelajar bagi kursus ilustrasi fashion digital. Terusnya pengenalan tentang kertas kajian ini. Perkembangan baru telah mewujudkan persekitaran pembelajaran baru yang lebih fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan pembelajaran menurut Abu Bakar Nordin. Pada perkembangan pendidikan semasa, keperluan pembelajaran menjurus kepada penggunaan peralatan ICT yang terkini bagi pelaksanaan pembelajaran sesebuah kelas. Bagi kursus SFP 20143 iaitu Ilustrasi Fashion Digital, kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang proses dan teknik melukis ilustrasi dengan menggunakan pelbagai peralatan di dalam perisian digital. Menurut Muhammad Zul Azizi, teknologi pelbagai media dalam PDP adalah satu reka bentuk mesej atau komunikasi yang mengaplikasikan penggunaan teknologi canggih. Seterusnya, objektif kajian adalah pertama, mengenal pasti kesediaan pengetahuan pelajar terhadap kursus SFP 20143 Ilustrasi Fashion Digital. Kedua, mengenal pasti fasiliti yang disediakan bagi kemudahan pelajar dalam keperluan PDP. Ketiga, mengenal pasti hubung kait pengetahuan pelajar dan fasiliti terhadap keputusan penilaian pelajar bagi kursus ilustrasi fashion digital. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya iaitu Encik Muhammad Khairuddin bin Amdan untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih Puan Nur Atikah Arif. So saya Khairuddin. Seterusnya saya akan sedikit akan menerangkan berkenaan dengan slide yang seterusnya. So kalau kita tengok penyertaan masalah bagi kajian ini ialah lebih kepada penggunaan peralatan peranti komputer yang mana ini adalah sebagai satu platform yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan, melaksanakan pengajaran secara digital, secara atas talian. Disebabkan oleh pandemik berlaku, maka kaedah ini telah rancak digunakan sehingga hari inilah, walaupun kita dah berada di dalam keadaan endemik. Namun begitu tidak semua dapat melaksanakannya dengan baik. Terdapat juga batasan kekangan yang dialami oleh pelajar-pelajar, tidak kira dari pelajar rendah maupun pelajar di universiti. Dan justru itu tidak ketinggalanlah sebab seorang daripada ahli politik kita telah pun melaksanakan tanggungjawab dia dalam membuat ataupun membuat agihan dan memberi peranti komputer, peranti elektronik ini secara percuma kepada pelajar-pelajar di daerahnya, di kawasan pemerintahan dia lah. Jadi tujuan itu tak lain tak bukan
ialah untuk membantu, yang mana kita dapat melihat bahawa masih ada terdapat sebilangan besar pelajar tidak mampu untuk menyediakan peranti tersebut, kan? Oleh itu maka banyak lagi inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, seperti mana kalau kita tengok slide yang seterusnya, slide yang seterusnya, kalau kita lihat kan, pelajar IPT yang rata-ratanya terdiri daripada keluarga di bawah B40, satu istilah kemiskinan yang digunakan di Malaysia. So menerima boleh memohon untuk menerima tablet secara percuma. So ini adalah kita lihat satu usaha besar-besaran daripada pihak kerajaan untuk membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan untuk memiliki peranti ini. Yang tidak lainnya adalah untuk memastikan mereka tidak tertinggal atau tercecer dalam arus pembelajaran. Jadi penyertaan masalah inilah kita rasa daripada penyertaan masalah inilah jadi pihak kami juga ingin melihat sejauh mana pelajar-pelajar kami dalam kajian ini, yang terlibat dalam kajian ini, kan, sama ada mereka adalah dari golongan yang menerima bantuan ini ataupun mereka mampu untuk memilikinya sendiri, kan. So daripada situ dapatlah kita mengatakan bahawa kan dalam arus keadaan semasa sekarang ni, dalam arus kita dalam arus pandemik ini, maka keperluan teknologi dasar ICT negara juga telah berubah, di mana telah digambarkan bahawa penggunaan internet akan lebih canggih pada masa akan datang, di mana terlaksananya ataupun telah dilaksanakan dan akan dilancarkan sistem 5G di Malaysia bagi menangani isu-isu yang berkaitan dengan kelancaran penggunaan jua di atas talian. Okey, jadi saya serahkan balik pembentangan ini kepada rakan saya, Puan Nur Atikah Arif. Dipersilakan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Khairuddin bin Amdan. Seterusnya, bagi slide pembentangan seterusnya adalah kumpulan sasaran bagi kajian ini. Okey, responden adalah terdiri daripada pelajar program Sijil Fashion dan Pakaian di Kolej Komuniti Sayang, yang terdiri daripada 10 orang pelajar semester 2 bagi sesi 2 2021-2022. Bagi pelaksanaan kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan kaedah secara kualitatif, di mana soal selidik telah diedarkan kepada 10 orang pelajar, yang terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama adalah bahagian A, maklumat demografi responden. Bagi komponen B adalah soalan tinjauan yang menggunakan skala Likert 3 peringkat terhadap setiap item soalan, dan skala bermula daripada 1 hingga 3, di mana 1 adalah tidak setuju, 2 tidak pasti, 3 setuju. Bagi komponen C, soal selidik hanya meminta responden untuk menjawab ya atau tidak kepada soalan yang diberi. Untuk makluman yang hasil dapatan daripada bahagian A, iaitu bahagian maklumat demografi, kami fokuskan kepada bahagian pendapatan keluarga pelajar, di mana kalau kita lihat di carta pie ini menunjukkan pecahan pendapatan keluarga pelajar.
dan 5% pelajar adalah berpendapatan 1,500 hingga ke 3,000. 20% adalah 500 ke 1,500 dan 30% daripada pendapatan 3,000 ke 5,000. Ini menunjukkan 70% daripada carta ini, daripada hasil dapatan ini menunjukkan keluarga pelajar ini adalah daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Okay, bagi hasil dapatan untuk bahagian B adalah tentang pengetahuan pelajar terhadap kursus ilustrasi fashion digital. Untuk bahagian B ini, soal sidik ini terdiri daripada 5 soalan yang bertanyakan tentang pengetahuan pelajar terhadap kursus ini, di mana kursus ini menggunakan perisian Adobe Illustrator sebagai medium utama dalam pelaksanaan PDP bagi kursus ini. Okay, hasil keseluruhannya menunjukkan hampir kesemua pelajar bersedia dan berpengetahuan di dalam terhadap kursus ilustrasi fashion digital ini. Okay, bagi bahagian C pula adalah soal sidik yang tentang fasiliti yang disediakan bagi kemudahan pelajar dalam keperluan PDP. Okay, untuk bahagian C ini, graf menunjukkan hampir kesemua pelajar bersetuju dengan kemudahan yang disediakan dalam keperluan PDP mereka. Walau bagaimanapun, pada soalan 1 menunjukkan seorang pelajar tidak mempunyai peralatan atau peranti sendiri seperti laptop atau komputer di rumah. Okay, manakala soalan 4 merujuk kepada tempoh masa PDP tidak mencukupi. Okay, seterusnya bagi bahagian D adalah hasil dapatan daripada bahagian B dan C, hubung kait antara pengetahuan dan fasiliti. Dan graf ini menunjukkan dapatan yang diambil daripada laporan penilaian pelajar, penilaian CLO1 daripada sistem CCMS, iaitu Community College Management System, di mana sistem ini adalah sistem pengurusan berpusat bagi tujuan pengurusan rekod pelajar-pelajar college community. Ini adalah keputusan penilaian CLO1 yang menilai pelajar dari sudut pengetahuan dan pemahaman dalam mengenal pasti lukisan digital terkini dalam ilustrasi fashion. Okey. Graf ini juga menunjukkan pelajar semester 2, iaitu sampai 10 orang, dan 9 daripadanya telah mencapai 100% markah dalam penilaian melalui kuis yang diberikan, manakala hanya seorang sahaja yang mendapat 90 markah. Okay, seterusnya kesimpulannya di sini dapat kami rangkumkan di mana yang pertama adalah kesediaan pelajar terhadap kursus ini dari segi pengetahuan adalah baik. Yang keduanya, sebilangan kecil sahaja pelajar yang tidak memiliki peralatan komputer. Dan seterusnya, hubung kait antara pengetahuan dan fasiliti kita dapat lihatlah semua pelajar mencapai penilaian CLO1, iaitu melebihi sasaran 80% yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahawa kemudahan fasiliti yang baik berserta dengan pengetahuan mampu mencapai keputusan penilaian yang baik bagi pelajar-pelajar tersebut. Okay, setakat ini pembentangan kertas kajian daripada kami. Okay, sekiranya ada soalan boleh diajukan kepada kami. Itu sahaja dan sekian, terima kasih.